السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نقول بالله التوفيق. الحمد لله, syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Pada pagi ini kita dapat bertemu lagi dengan bacaan kitab ringkasan bagi ahkam ataupun hukum-hukum jenazah. Dan kita telah baca pada minggu lepas berkenaan dengan kewajipan bagi orang sakit. Jadi apa yang perlu, apa yang wajib dilakukan oleh orang yang sakit. Jadi kebiasaannya orang ni kan, sebelum nak meninggal tu biasanya sakit dulu lah, biasanya lah. Tapi kadang-kadang tak sakit pun, elok lah, sihat walafiat dah. Dengar berita dah tak ada dah, aksiden, mati kemalangan kan. Jadi kita tak tahulah macam mana kesudahan kita masing-masing ni. Allah dah tentukan macam mana kita nak mati. Tapi yang penting semua orang pasti matilah. Mati kan, sihat ke mati sakit ke, tetap matilah. Mati kena bom ke apa ke kan, macam saudara-saudara kita di Palestin kan. Tapi tak apalah, mereka mati dalam keadaan suasana perang dengan orang kafir Yahudi laknatullah tu kan. Dan insya-Allah daripada kurniakan kematian yang baiklah, mati syahid kan. Terutamanya baby, kanak-kanak apa semua tadi kan, mereka dihidupkan, dilahirkan untuk dimasukkan ke dalam syurga. Ya, dilahirkan untuk masuk syurga. Itulah dia cerita dia mana. Kita pun berdoa lah kepada Allah Ta'ala supaya kita dapat masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Ada orang yang masuk syurga kan macam tu saja. Ada yang masuk syurga kena hisab, dengan hisab yang berat, kemudian kena siksa dulu, kemudian dikeluarkan daripada neraka dan lalu dimasukkan ke dalam syurga. Ya, jadi macam-macam keadaan manusia dan Allah beri kepada kita pilihan. Pilihlah cara mana kita nak masuk syurga. Dia pilihan di tangan kita lah, A, B kan, pilihlah. Dan kita berdoa kepada Allah, pilih nak yang mana-mana. Dan kita berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah beri kepada kita yang terbaik lah, iaitu masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Tak kena hisab, tak kena azab. Ataupun maksud tak kena hisab ni mana hisab yasira. Hisab yang yasira maknanya hisab yang mudah, ringan, ringkas. Macam tu, bukan tak kena hisab langsung kan. Jadi maksudnya mudah. Katakan masuk dalam syurga macam tu saja. Baik, hari ini insya-Allah muka surat 39. Perkara yang perlu dilakukan oleh orang yang hadir setelah kematian si matilah. Orang sakit tadi dia mati. Jadi orang yang hadir ni apa dia kena buat mula-mula sekali. Jadi mana supaya tak gelabah kan, apa perlu kita buat, kita tahu kena buat macam ni. Poin yang ke-17 dia kata, rahimahullah, apabila ruh telah keluar, maka adalah orang yang hadir melakukan beberapa perkara. Pertama, menutup kedua mata jenazah lah. Sebab orang ni bila mati, mata dia melihat ke atas kan. Pertama. Yang kedua, berdoa untuknya. Doalah yang baik-baik untuk si mati tadi. Kerana hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha katanya, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah. Jadi Rasulullah pergi ke rumah Abu Salamah dalam keadaan dia dah wafat dah. Ya? Tak sempat nak kirim salam dekat Nabi SAW, tak sempat nak ucap selamat tinggal dekat Nabi SAW. Wafat Abu Salamah. Wa qad syaqqa basaruhu. Mata dia terbuka lah. Syaqqa ni mana mata dia celik. Ya? Fa'aghmadahu, maka Nabi SAW pun tutup mata dia. Tutup. Thumma qala, kemudian Nabi SAW beritahu. Kalau Nabi tak beritahu, kita tak tahulah. Sebab apa mata tadi dia celik. Nabi kata, inna ruha idza qubida tabi'ahu al-basar.
Sesungguhnya ruh ni bila dia dicabut daripada tubuh kita, maka mata akan melihat, mata akan memandang. Dia tengok ruh dia keluar daripada jasad dia. Jadi maknanya ruh itulah yang kita kata yang tak binasa ruh tadi kan. Dia pindah daripada jasad kita ke alam yang satu lagi. Berpindah alam je lah. Dia panggil alam barzakh. Barzakh ni maksud dia dinding ataupun penahan. Jadi maknanya kita tak tahu apa yang berlaku sebelah sana. Sebelah sana pun tak tahu apa yang berlaku sebelah sini. Orang yang di sana dia boleh tahu nanti khabar orang yang di sebelah sini, tapi kita tak boleh tahu orang yang di sebelah sana khabar dia macam mana. Ya? Sebab apa? Sebab orang mati ni sentiasa mati kan. Jadi kalau mungkin hari ni orang ni mati, besok orang tu mati juga. Lepas tu tahun depan orang lain pula mati. Jadi bila dia kenal, dia akan tanya lah, macam mana keadaan family dia, keluarga dia, apa semua tadi kan. Menurut daripada hadis lah. Jadi maknanya dia dengar cerita orang yang masih hidup. Tapi orang yang masih hidup tak boleh tahu apa khabar keluarga dia duduk di mana. Kan? Di kalangan orang ruh yang saleh ke, di kalangan ruh yang taleh ke, tak tahu. Kita tak tahu kan. Cumanya apa yang kita boleh buat, kita doa dan berharap kepada Allah Ta'ala supaya yang mati pada kalangan keluarga kita tadi kan, ditempatkan di kalangan ruh yang baik, diampunkan dosa dia, dijauhkan dia daripada siksa kubur, kan, dipermudahkan urusan dia. Itu yang kita boleh buat, doa kan. Jadi roh ni bila dia keluar, mata dia akan pandang lah. Jadi bila Nabi kata macam tu, fatajjan nasu min ahlihi, maka terdengar bunyi suara bising daripada keluarga Abu Salamah tadi. Tak tahu bunyi menangis ke apa kan. Bunyi ad-dajij ni, macam bunyi suara bising lah. Faqala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tad'u ala anfusikum, janganlah kamu mendoakan keburukan ke atas diri kamu. Ala anfusikum, ad-du'a ala maksudnya dalam bahasa Arab, terjemah dalam bahasa kita, doa keburukan. Kalau ad-du'a lahu, lana, li, itu doa kebaikan, minta kebaikan. Kalau minta keburukan, doa ala, di atas. Kalau doa bagi, itu makna dia doa untuk kebaikan. Beza tu. Doa untuk keburukan dan untuk kebaikan, kan? Dia beza ala dengan li ataupun la tu lah, lam tu. Macam Allahumma alaika bil yahud, kan? Allahumma alaika, ya Allah, alaika, ke atas engkau, membinasakan bangsa orang Yahudi ni kan, yang kafir, yang zalim ini, alaika. Tapi kalau doa untuk kebaikan, Allahumma barik lahu, ya, Allahumma barik lil muslimin, contohnya. Itu perkataan perbezaan doa lah, keburukan dan kebaikan. Jadi Nabi kata, la tad'u ala anfusikum, jangan kamu doakan keburukan ke atas diri kamu sendiri, illa bi khair, melainkan dengan kebaikan. Doakan kebaikan. Kan biasa orang kalau yalah, orang jahil kan, habislah kita, dia dah mati, siapa nak sara kita, siapa nak bekerja, siapa nak cari makan, ni kan. Ini doa keburukan. Jangan doakan keburukan. Sebab apa? Waktu tu, fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun, kerana para malaikat mengaminkan apa yang kamu sebut, apa yang kamu kata. Kalau tahu kebaikan dia, masya-Allah, dia ni orang yang baik. Dia mati setelah berbakti pada mak dia. Dia mati dalam keadaan dia memelihara anak yatim. Dia jaga cucu dia, yang mana anak dia dah meninggal, dia jaga cucu dia, anak yatim kan. Tak sempat anak yatim tadi membesar, dia pula mati. Tapi dia orang yang baiklah, masya-Allah kan. Kita sebut kebaikan dia, semoga Allah merahmati dia, semoga Allah jauhkan dia dari azab kubur. Jadi orang ni tak sama, amal ibadah ni tak sama. Ada orang yang dia buat perkara fardu ya, solat fardu 5 waktu ya, solat sunat ni jarang, tapi kebaikan lain dia buat. Belah anak yatim contohnya. Suka belanja orang makan, suka tolong orang. Kan? Tapi bab solat sunat dan puasa sunat ni dia tak apa sangat kan. Tapi sembahyang 5 waktu dia jagalah. Tapi kebaikan lain dia buat. Jaga mak dia, jaga ayah dia. Saya tengok orang yang macam ni. Saya tengok. Dan ketika dia mati itulah adalah kebaikan yang orang sebut tentang dia kan, tak boleh sebut di sini. Apa yang berlaku kan.
Jadi baiklah, insya-Allah, mudah-mudahan. Itu benda yang kita dengar. Kita tak lihat tapi kita dengar kan. Kebaikan yang dia buat. Padahal kita tahu dia ni bukan orang yang bukan kaki masjid pun. Tapi kebanyakan kebaikan yang dia buat tu hebat. Di antaranya lah kan. Tapi kalau dia orang jadi orang masjid lagi hebat lah. Pahala dia lagi banyak lah. Tu. Sebab Nabi sebut ana wa kafilul aitam. Aku dan orang yang bela anak yatim macam ni kan dalam syurga. Tu. Jadi kita ambil lah peluang. Apa yang kita boleh buat, kita buat lah, insya-Allah. Jadi fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Para malaikat mengaminkan apa yang kita cakap. Jangan cakap dengan kebaikan. Kalau ada keburukan, diam. Kalau tahu benda dia tak bagus yang dia pernah buat, diam, jangan sebut. Thumma qala, kemudian Nabi sallallahu bersabda, Allahumma ighfir li Abi Salamah. Ya Allah, ampunkanlah bagi Abu Salamah. Warfa' darajatahu, dan angkatlah darjatnya fil mahdiyyin, di kalangan orang-orang yang mendapat petunjuk. Wa khlufhu fi aqibihi fil ghabirin, dan gantikanlah untuknya setelah peninggalannya pada keluarganya, gantikan dia. Jadilah pengganti untuk keluarga dia. Ya. Waghfir lana wa lahu, dan ampunkanlah untuk kami dan untuknya. Ya Rabbal Alamin, hai Tuhan sekalian alam. Wafsah lahu fi qabrihi, luaskanlah, lapangkanlah untuknya dalam kuburnya. Jadi maknanya ini cerita ghaib. Cerita ghaib kita wajib beriman. Kubur ni sempit-sempit kan, dekat-dekat. Macam mana lapang kubur tadi? Ini benda alam barzakh, alam ghaib, kita tak tahu, tak fikir benda tu. Benda yang tak boleh masuk akal. Wa nawwir lahu fihi, dan berilah cahaya untuknya dalam kubur tadi. Cahaya, kita faham cahaya ni lah terang-terang ni. Kan? Tak tahu cahaya tu sifat dia macam mana, tapi cahaya lah. Bila sebut cahaya, kita faham lah cahaya kan. Tapi cahaya macam mana? Warna biru ke? Warna kuning ke? Warna merah ke? Tak tahu kan cahaya dia macam, tapi cahaya lah. Begitu doa. Tapi cahaya itulah sesuatu yang mendatangkan kelapangan, kesejahteraan. Ada cahaya yang mendatangkan ketidakselesaan. Cahaya matahari. Kan duduk tengah panas matahari yang terang kan. Dia tidak mendatangkan keselesaan. Maksudnya cahaya yang mendatangkan keselesaan bagi dia. Selesa cara orang matilah. Itu hanya yang Allah Ta'ala yang tahu macam mana kaifiat dia. Kita tak tahu. Baik. Itu kemudian itu perkara yang kedua lah yang perlu dilakukan oleh orang yang menghadiri kematian tadi, ataupun dia dekat dengan orang yang baru mati lah. Yang C-nya kita menutup dia dengan kain yang boleh menutup seluruh badannya. Kerana hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya sujjiya bi burdin hibaratin. Sungguhnya Rasulullah apabila ketika baginda wafat, diselimut, ditutup jenazah Nabi SAW dengan selimut yang bercorak. Kalau kita di Malaysia ni, dia guna kain batik, itulah batik Jawa. Batik Jawa yang tak dijahit tu kan. Ditutup jenazah dia, mana sunnah lah tu. Tutup dengan kain yang bercorak. Kan? Gitu. Kalau ada lah, kalau tak ada apa-apa je lah. Ya. Kemudian yang keempatnya dia kata, menutup jenazah bukan untuk orang yang meninggal dunia ketika berihram. Kalau orang tu mati dalam keadaan ihram, kepala dia, muka dia tak ditutup lah. Kalau orang lelaki lah kan. Kalau orang muka, wajah kan, wajah dan tangan dia tak boleh tutup lah. Gimana tak boleh tutup wajah dia ataupun kepala dia ketika dia ihram. Kalau orang yang berihram tidak boleh tutup wajahnya. Hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, katanya radhiyallahu anhuma, bainama rajulun waqifun bi Arafah, ketika seorang laki-laki sedang wukuf diri di Arafah, kan, duduk di atas kenderaan dia, unta dia, idh waqa'a an rahilatihi, tiba-tiba dia terjatuh daripada kenderaan dia, unta dia terjatuh. Fa waqasadhu, maka kenderaan dia, yang unta dia pijak dia. Kan? Fa waqasadhu. Awla au qala fa aq'asadhu. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, matilah kena pijak dengan unta dia kan. Mati. Dalam keadaan berihram. Mati di Arafah. Adalah saudara-saudara kita yang mati di Arafah. Masya-Allah, mati dalam keadaan wukuf. Saya teringat lebih kurang 20 tahun lepas lah.
Ada orang kampung saya meninggal ketika wukuf di Arafah. Tapi dia orang yang soleh lah, guru agama lah. Ngajar, pergi buat haji, sakit jantung. Masa wukuf di Arafah tu, mati di pangkuan isteri dia lah. Dia mati dalam keadaan ihram. Mati yang dicemburui lah. Kita nak mati yang macam tu. Nak mati di medan perang syahid, tak tepat. Kita tak ada perang-perang ni kan. Jadi maknanya kita berdoa supaya Allah kurniakan kepada kita mati yang baik lah. Husnul khatimah. Jadi maknanya itulah husnul khatimah, mati dalam keadaan berihram. Tengok Nabi kata igsiluhu bima'in wa sidrin. Mandikan dia dengan air dan bidara. Bidara ni kalau kita pergi ke nursery tu, kita tanya pokok apple Vietnam kan. Dia kata apple Vietnam. Pokok ni lah pokok bidara. Pokok yang duri tu. Daun dia tu kan air dia tu macam ramai-ramai, air dia macam kesat. Dia boleh menghilangkan kotoran di badan kita mudah lah. Ada orang guna untuk ubat dan sebagainya kan. Daun bidara. Buah dia sedap. Dan buah dia itulah kecil kan. Tapi ada kalau yang masak tu dia manis-manis blended sikit. Saya duduk Pakistan dulu maknanya banyak buah ni. Kalau ada orang tolak jual atas kereta surung tu kan, sekilo baru 3 rupi masa tu kan. Duit kita orang bersin lah. Dia manis, dia rasa manis. Kelat macam tu lah. Ni dia buah daun bidara masa mudah didapati, ada ramai kawan-kawan kita tanam dan mudah tumbuh pun. Dengan air dan bidara. Wa kaffinuhu fi thawbaini. Kafankan dia dengan 2 kain dia lah, kain ihram dia. Wala tuhannituhu, jangan kamu semua wangikan dia. Jangan wangikan dia, orang berihram tak boleh pakai wangian. Wala tukhammiru ra'sahu, jangan tutup kepala dia. Wala wajhahu, jangan tutup wajah dia. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Masya-Allah. Dibangkitkan daripada kubur, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Orang lain dalam keadaan takut semua kan. Bimbang, risau, dia tak. Depa talbiyah. Subhanallah. Sebab tu orang kita duk kerap pergi umrah, dia nak mati sana. Tiba-tiba mati kat Bangladesh, tak apalah. Dia naik Biman Airline kan. Mati di Bangladesh. Jadi kalau mati situ, kami itulah tak payah balik Malaysia. Kan? Ini susah payah nak balik Malaysia kan. Jadi bila kita cakap dia baru tak mengikut, tak apalah, kita bagi tahu jelah. Pergi kat sini. Dia bising pasal raya tak boleh ziarah kubur. Nanti macam mana raya kamu nak ziarah mak kami? Aduh, tak apalah, susah nak cakap kalau orang tak tahu ni kan. Benda ni pernah berlaku pada saya lah. Pernah saya tu cerita tu. Pernah bawa ikut satu kan, jemaah umrah. Jadi pergi kena naik biman tu. Dia berhenti di mana? Di Bangladesh selama 3 hari. 3 hari macam tu kot. Lama. Kan? Tak apalah pergi tu. Masa balik tu. Kan makcik ni lah takdir dia. Suami dia bawa pergi makan ke tepi jalan tu lah. Makan ni je lah. Kita tak bisa dengan makanan mereka ni kan. Jadi perut kita ni perut manja. Lepas tu kena tu lah. Dia mana kena macam keracunan lah. Muntah kan. Jirit-birit. Meninggal lah. Meninggal situ. Saya kata kat suami dia, tinggal lah ke bumi kat sini lah. Oh tak boleh, dia kata nanti anak-anak bising dan sebagainya. Tak apalah. Pulang lah kan. Gitu. Kemudian kelimanya, dia kata banyak ni benda ni, perkara ni yang banyak orang tak ambil berat ni, yang kita tengok lah, saya perhatikan tengok kan, bersegera menguruskannya. Ni tengok orang kadang-kadang kan lambat-lambat kan, meninggal dah pukul 12 malam tadi, pukul 9 tak siap lagi, mandi pula lagi pukul 10 baru nak mandi. Dia bau lah, bau macam mana tau, bau gas dalam perut dia tadi keluar. Nak termuntah. Rasa di kerongkong ni.
Kan? Maknanya dia kan dalam perut ni kan, dia keluar. Bila kita tekan tu, tak tahu kita pasal kita angkat tu, dia punya tubuh tu bergerak, gas dalam perut ni keluar. Boleh jadi muntah. Macam ni baru orang yang baru mati. Macam mana orang yang kerja bahagian forensik dan sebagainya kan? Ya? Tak tahu. Ni cerita daripada 12.30 malam tadi meninggal. Pukul 10 tak mandi lagi. Baru nak mandi pukul 10 tu kan. Tapi panggil esok tu berapa jam. Inilah dia maknanya kan. Sebab apa? Sebab dia, punca dia kejahilan. Itu je lah. Tak tahu kan. Bila kita beritahu, kenapa tak uruskan? Tunggu imam. Sepatutnya selesai tu, dah meninggal tu, dia mandikan lah. Tunggu apa lagi? Mana mandikan? Terus, apa salah dia? Apa mandi kafan? Kalau boleh selesaikan malam tu, selesaikan. Kalau ada orang yang boleh datang solatkan untuk jenazah dia dan sebagainya. Wallahu a'lam. Tak ada pengalaman. Bau tu maksudnya bau. Bila kita tekan perut tu kan dia keluar kan. Bau tu. Itulah dia, bau tak enak lah. Tapi kalau orang yang dah mati, dah buruk, dah busuk tu kan. Kawan saya ada seorang tu, dia cerita lah. Masa dia orang, dia polis ni lah. Dia orang mati bunuh diri. Gantung. Tak apalah kan. Gantung ni, tali ni ikat sini. Bila masa buka tali tu, dia keluar. Lari dia, muntah kat luar tu. Itulah dia. Dia bersegera menguruskannya apabila telah yakin kematiannya. Kita tahu dah yakin lah. Kita sekarang nak yakin bila kita telefon hospital lah. Kan? Dia orang datang, sah kan? Oh, ni dah mati dah macam ni. Doktor dah pastikan dia mati kan? Kita pun kalau kita sekarang kita report polis kan? Doktor dah mari, dah buat kepastian. Kita pergilah balai report. Kan? Dapat surat polis, laksanakan lah. Mandikan dia. Sebab itulah kita fikir susah mandi jenazah ni. Padahal kita hari-hari mandi. Dah ada orang sehari tak mandi. Mandi je. Biasa je. Kita mandi diri sendiri, mandikan orang. Biasa. Jadi mandi orang mati lagi senang sebab dia tak bergerak. Kalau bila mandi orang sakit, susah sikit. Mungkin dia tepis tangan kita dan sebagainya. Jadi maknanya bersegera menguruskannya apabila telah yakin kematiannya. Kerana ada sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu' menyebutkan, asri'u bil janazah. Hendaklah kamu semua mempercepatkan pengurusan jenazah. Kenapa nak tunggu-tunggu? Hadis keseluruhannya akan dinyatakan pada poin yang ke-50. Hadis panjang tadi, poin yang ke-50. Kita baru poin yang ke-17, ya. Baik. Kemudian F dia kata, jenazah hendaklah dikebumikan di lokasi kematiannya. Di mana dia mati? Kan? Kalau di sini, Sungai Mencala ke, TTDI ke mana ke, di situlah dia kebumikan. Kenapa nak hantar balik Terengganu? Kenapa nak hantar balik Perlis, Johor dan sebagainya? Bangladesh, hantar balik Malaysia. Kan? Berapa jam perjalanan? Jadi itu. Dia apa hukum? Hukum pindah jenazah ni. Kalau dalam mazhab Syafi'i haram. Mazhab Syafi'i diharamkan memindahkan jenazah kan tempat ke tempat lain lah untuk dikebumikan. Walaupun kita rasa jenazah dia tak akan berubah, tak akan busuk. Inilah mazhab Syafi'i. Melainkan apa nama je kebiasaan dia apa kebumikan jenazah tu tempat lain, bukan tempat kampung tu, kampung lain. Adat pun macam tu. Kata dalam mazhab Syafi'i lah. Kan? Tapi ini dikecualikan. Apa nama? Orang yang mati berhampiran dengan Mekah ataupun Madinah lah, di luar Mekah, tapi wilayah yang dekat dengan Mekah ataupun Madinah lah, maksudnya dia pindahkan jenazah untuk dikebumikan di tanah Mekah, di tanah haram lah maksudnya. Itu tak apa lah. Ataupun dalam wilayah dalam Al-Madinah tu. Itu tak apa lah. Kalau kita sini mati kita nak hantar pergi Madinah tak boleh lah.
Walaupun kita kaya macam mana pun, kita ada jet sendiri. Wasiat, aku mati esok, jenazah aku dah beli dah satu dekat Baqi' sana. Kan? Hantar jenazah aku ke sana. Tak boleh. Itu wasiat yang tak boleh dilaksanakan. Dah, tak boleh dilaksanakan. Baik. Jadi serta tidak dipindahkan ke tempat lain kerana hal ini menafikan suruhan mempercepatkan urusan jenazah. Dalam hadis Abu Hurairah yang kita baca tadi lah. Dan kala ini juga Aisyah radhiyallahu anha berkata ketika saudara dia meninggal di Wadi Al-Habasyah dan dipindahkan daripada tempat kematiannya. Dia pindah di tanah ke bumi ke tempat lain. Maka Aisyah kata, "Ma ajidu fi nafsi aw yahzununi fi nafsi." Aku tidak bersedih akan, tapi aku suka jika dia dikuburkan di kawasan kematiannya. Ya, jangan pindahkan jenazah dia. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ni imam dalam mazhab Syafi'i lah, berkata dalam kitabnya Al-Azkar, dan jika si jenazah pernah berwasiat supaya dipindahkan jasadnya ke kawasan lain, maka wasiatnya itu tidak boleh disempurnakan. Dia wasiat nak minta ke bumi sebelah mak dia dekat Terengganu, tak boleh dilaksanakan. Kerana memindahkan jenazah adalah haram menurut mazhab yang sahih, lagi terpilih yang telah dijelaskan oleh para pengkaji. Dan dalam mazhab Syafi'i lah mengharamkan. Tapi orang kita ni bukan dia reti sangat mazhab Syafi'i. Sebut mazhab Syafi'i, kami mazhab Syafi'i, tanya nama Imam Syafi'i pun tak tahu beliau. Tak tahu. Ni lah. Berdegar-degar sebut kita mazhab Syafi'i, kena ikut. Kita di Malaysia ni bermazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i pun tak tahu mazhab dia macam mana. Kitab dia pun tak nak tengok. Tengok kulit dia kot, tu pun terjemahan. Baca-baca tak faham, tutup terus. Kita terjemahan, kita al-um tu kan. Kita terjemahan lagi tak faham baca. Kita tahu dia ni terjemah macam mana. Ya. Kalau kata dia meninggal dekat Kelang, pindahkan dekat KL, tak boleh lah. Kau ingat Kelang? Kan? Kelang KL dekat. Yang mana yang paling dekat lah, tempat dia tinggal tu kat mana? Kawasan dia tinggal tu, kawasan karya dia tadi. Kan? Padamaran ke mana ke, Kapar ke mana ke. Mana? Di tempat dia. Kenapa nak pindahkan ke karya lain? Kecuali kubur sudah penuh. Tak ada kubur dah, melainkan pada kampung sebelah. Pindah ke kampung sebelah. Kampung sebelah pun penuh juga. Takkan kot, tak pernah berlaku lagi lah. Tak pernah dengar lah. Bumi akan cepat. Sebab jenazah ni memang dia suka. Dia suka kalau dia jenazah yang beriman, yang soleh. Dia kata cepat kan. Kedimu ni. Dia seronok sebab dia nak pergi tempat yang baik. Ke tempat yang baik, kita cepat hantar dia. Ke bumi ke mana boleh? Boleh. Mesti ada belakang ni. Kan tak sampai. Kita baru mati. Tak mandi lagi. Tak mandi jenazah lagi, tak solat lagi, tak. Kalau rumah dia di tempat lain, dia duduk di hospital tempat lain. Bila dia mati kata rumahnya di Johor, dia pergi hospital di Kuala Lumpur. Mana sempurnakan di Kuala Lumpur lah. Janganlah bawa dia ke Johor. Janganlah jauh tu. Kesian. Pada jenazah tu kita kena sifat. Masa dia hidup pun kita kesian kat dia. Masa kita mati kan kita tak kesian kat dia. Kita nak mementingkan diri kita sebab senang nak pergi melawat pada hari raya. Kira raya yang tinggal ziarah kubur. Orang raya ni hari seronok, bukan hari sedih. Orang kita ni raya pergi jadi sedih. Takbir pun nangis-nangis. Allahu Akbar. Orang ni raya dari kemenangan, bukan hari kesedihan. Ziarah kubur hari lain, apa sebab hari raya? Jadi adat kita ni kan jadi kadang-kadang tu pelik. Bukan dalam Islam dah tu. Baiklah. Dia kata hendaklah sebagian orang segera melunaskan hutang si mati. Anak-anak family dia lah. Kan kalau berhutang. Sekalipun dengan keseluruhan hartanya. Kena bayar hutang habis. Hutang dia kan. Settle hutang tu baru faraid. Walaupun tak ada duit nak faraid lah. Jika dia tidak memiliki harta untuk membayar hutangnya, maka kerajaanlah yang melunaskan hutangnya. Betul mal lah. Betul mal ni kaya, duit banyak, tapi simpan apa kan? Bawa keluar lah. Tolong bayar hutang orang.
Dengan Baitul Mal ya. Kerajaan maksudnya kerajaan ini Baitul Mal lah yang melunaskan hutang dia. Sekiranya dia telah berusaha untuk membayarnya semasa hidup, dia berusaha nak bayar hutang, nak settle cepat, tapi tak dan nak settle mati. Jadi anak-anak dia pun tak mampu nak bayar hutang kan. Pergilah ke Baitul Mal. Tak tahulah Baitul Mal kita macam mana, wallahu a'lam. Jika kerajaan tidak melakukannya, kerajaan tak mau bayar juga, tak ada peruntukan, dia pun tak bagi peruntukan, maka diharuskan menerima bantuan daripada orang lain. Bubut apa nama, jak kan, 5-6 jak tak situ, macam dia orang duit dalam tu kan, bayar hutang. Ini dia. Berkenaan hal ini ada beberapa hadis yang anda boleh rujuk pada kitab yang asal lah. Kitab asal tebal lagi lah, ni kitab ringkasan kan, ringkasan. Baik, dan hadis Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, dakhalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Saif. Kami masuk melawat Abu Saif. Dia ni bapa susu lah kepada Ibrahim alaihissalam. Bapa susu maknanya Ibrahim alaihissalam menyusu daripada isteri dia. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibrahim faqabbalahu. Ni ketika Ibrahim dah naza'ah. Nabi sallallahu pun masuk. Sekali lah Anas pun pergi masuk. Ya, Nabi sallallahu pun kucuplah. Qabbalahu wa shammahu. At-taqbil maksudnya mengucup. Syam maksudnya, tasmim ni maksudnya menghidu. Ya, dengan hidung lah. Jadi kalau takbil dengan bibir beza. Faqabbalahu, Nabi mengucupnya dan Nabi menghidunya macam itulah dengan hidung dia kan. Thumma dakhalna alaihi ba'da dhalika. Dan kami masuk ke atasnya selepas itu. Wa Ibrahimu yajudu bi nafsihi. Ibrahim ni maksudnya dia sedang dalam keadaan sakarat lah, baby kan, pada meninggal. Faja'alat aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadrifan. Maka Nabi sallallahu menangis, kan, menangis, keluar air mata. Faqala lahu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf seorang sahabat kata dekat Rasulullah, "Wa anta ya Rasulullah, kamu pun Rasulullah menangis? Kamu pun menangis? Mana tahu kan baby nak pergi ke mana kan? Tempat baiklah kan. Baby yang meninggal, kadang-kadang yang meninggal pada kalangan dari mananya manusia dia, tak kisahlah Muslim ke tak Muslim ke kan, mak dia tu mereka akan berada bersama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kindergarten ke, nursery ke, Nabi Ibrahim duk jaga mereka. Kalau kita ada baby kita ke, keguguran ke, kan, meninggal lah, mereka bersama dengan Nabi Ibrahim lah alaihissalam. Cucu ke tak kisahlah. Nanti akhirat, nanti hari kiamat nanti mereka akan tunggu mak ayah dia dengan membawa ceret dengan berisi air, kan, untuk bagi ayah dan mak dia minum. Tunggu lagi mak ayah dia tak sampai, tunggu gitulah. Macam kalau mak ayah dia tak Muslim, jadi malaikat rupa jadi mak ayah dia, pegang tangan masuk dalam. Jadi begitu. Baik. Anta ya Rasulullah. Faqala ya ibn Auf. Nabi kata, wahai Abdurrahman bin Auf, innaha rahmatun. Ini adalah rahmat, kasih sayang. Air mata ni rahmat kan. Orang yang payah menangis ni orang hati kering. Orang yang mudah menangis ni hati lembut. Hati lembut. Nanti Nabi kata rahmah, kasih sayang. Thumma atba'aha bi ukhra. Maka kemudian Nabi cakap lagi. Nabi dah cakap kata itu, Nabi kata innaha rahmah. Ini adalah rahmat. Kemudian Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, innal 'aina tadma'u, sesungguhnya mata ini menangis, mengalirkan air mata, wal qalba yahzan, dan hati sedih. Wala naqulu illa ma nurdi rabbana, kami tidak akan bercakap melainkan apa yang menjadikan Tuhan kami redha, dengan perkara yang Tuhan kami redha. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun, sesungguhnya kami berpisah dengan engkau Ibrahim ni kami sangat bersedihlah. Berpisah dengan kau, perpisahan kan, walaupun perpisahan yang sementara tapi lama lah
Kalau dunia ni kita kata kisah sementara ni, kita jumpa lagi, kita mati ni habislah. Sebab tu berpisah dengan orang, sedih berpisah dengan orang mati dengan sedih berpisah dengan orang hidup ni tak sama. Sedih berpisah dengan orang hidup ni lama sedih dia. Sedih berpisah dengan orang mati ni sekejap kan. Sayang macam mana kita dekat orang yang mati tadi, kita sedihnya sekejap. Tapi Islam bagilah, maknanya limit dia. Kalau kita macam mak ayah kita, adik kita, kawan-kawan kita 3 hari je berkabung kan, tak boleh lebih daripada 3 hari. Kalau dengan suami, isteri itu 4 bulan 10 hari kalau meninggalnya suami. Tapi kalau isteri mati 3 hari lah. Tak adil lah dia kata. Dia tak adil macam lah. Itu cerita dia kan. Jadi biasanya isteri kan, isteri dengan suami ni dia ingat dia lama. Jadi Islam bagi masa ruang tu lama untuk dia bersedih. 4 bulan 10 hari. Masa dia bersedih tu lama kan. Suami isteri tak mati lah, dah kahwin lagi dah. Isteri duduk tak kata hospital pun dia dah kahwin dah. Sebab apa? Yang isteri yang kedua ni nak tolong urus suami dia, isteri dia yang sakit tu. Ikutlah. Saya teka je. Baik, seterusnya perkara yang diharuskan bagi orang yang hadir dan selain mereka. Ini apa yang orang hadir tadi harus buat lah. Kita tengok begitu ke apa tu, dibagi tahu jiran kita meninggal kan. Kita pun pergilah ziarah jiran kita tadi yang meninggal tadi. Diharuskan untuk membuka wajah jenazah serta menciumnya di antara 2 mata dia. Itu dahinya. Kerana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu telah mencium Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah baginda wafat. Dan harus yang dibenarkan menangisi kematiannya selama 3 hari. Sedihlah selama 3 hari. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha katanya, aqbala Abu Bakr radhiyallahu anhu ala farasihi min maskanihi bisunh. Abu Bakar datang di atas kudanya daripada tempat tinggalnya di As-Sunuh. As-Sunuh ni maksudnya di bahagian timur Madinah macam itulah, di kawasan Al-Awali. 2 km lah, 2 km dengan masjid Nabi SAW. Abu Bakar datang pada rumah dia kan. Jadi sehingga dia turun, dia masuk ke masjid. Fadakhala ala al-masjid, dia masuk ke masjid. Masjid ni kita bayangkan masjid Nabi SAW lah. Nak tahu masjid Nabi kan, kita pergi Madinah tu, tiap kan ada macam dia buat museum, ada replika masjid Nabi kan. Adalah ni kalau tak pergi pun tengok YouTube je. Tulis masjid asal kan, masjid Nabi yang asal kan, dia pun buat lah macam 3D tu kan, video tu kan. Tengok masjid Nabi SAW, rumah isteri dia, rumah sahabat-sahabat, tengok macam tu kan. Kecil ya masjid Nabi. Jadi Abu Bakar masuk, wa Umar yukallimun nas. Umar sedang bercakap-cakap dengan orang ramai. Apa dia cakap? Dalam riwayat lain sebutlah kan, Umar dia marah, jangan kata Rasulullah meninggal, Rasulullah tak wafat. Dia kata Rasulullah pergi macam mana Musa pergi kan, pergi munajat dengan Tuhan, dan nanti Rasulullah akan balik. Rasulullah akan potong kaki-kaki tengah-tengah orang-orang munafikin ni. Siapa kata Rasulullah wafat, aku nak bacung lagi dia kan, kata Umar. Abu Bakar masuk, tengok Umar dia bercakap, dia pun tak tegur pun. Masuk, tak tahu. Dia masuk, falam yukalliman nas, tak cakap dengan siapa pun dia tak cakap. Hatta dakhala ala Aisyah radhiyallahu anha, dia masuk ke rumah Aisyah. Fatayammama an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pergi terus ke jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa musajjan bi burdatin hibaratin, yang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam diselubungi dengan selimut yang bercorak tadilah. Fakashafa an wajhihi, maka Abu Bakar pun bukalah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma akabba alaihi, dia pun peluklah. Faqabbalahu, maka dia kucup baina ainaihi, di antara dua maknanya kening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma baka, kemudian dia menangis. Faqala bi abi anta wa ummi, ya Nabi Allah, demi ayahku dan demi ayahku, engkau dan ibuku. Dia letak Rasulullah di tengah-tengah. Ayah, mak, Rasulullah sallallahu di tengah-tengah. Nak cerita kata lalunya sahabat tadi memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yajma'u Allahu 'alaika mautataini, Allah tidak akan menghimpunkan ke atas engkau 2 kematian. Mati sekali ya. Mati hanya sekali, tak ada 2 kali mati. Jadi sebab tu kita nak mati dengan mati yang baik.
Dan tak tahu pula bila tu nak mati. Bila tahu senang lah. Baca, kita mati, ditulis tu kita kalau lah tahu. Kan? 30 Oktober mati. Tapi mana dah. Makan pun tak dah. Puasa selang sehari. Kan? Baca Quran. Khatam tiap-tiap hari Quran. Pasal apa? 30 Oktober nak mati dah. Kalau tahu kan. Ya hikmah kita tak tahu ni mati ni betul lah. Kita tak rasa takut. Macam orang yang nak kena hukum bunuh kan. Saya tengok ada video tu. Makanan terakhir dia makan. Makan nasi. Nak angkat nasi dalam mulut tak boleh dah. Tak masuk. Lagu tu. Nak mati ya. Dia tahu nak mati lagi 15 minit. Bagi makan apa nak makan. KFC. Makan lah. Bagi makan apa yang teri nak makan. Makanan terakhir untuk orang yang dihukum gantung kan. Dia pun tahu kematian dia tu lah. Dia gantung pada muka orang. Jadi taubatlah semua. Istighfar lah. Jadi Allah Ta'ala terima taubat. Bagaimana roh belum sampai di hukum. Tu pun dia tak pasti lagi. Mungkin lagi 2 minit Agung telefon kita tak payah hukum. Beta ampunkan dia. Tak jadi mati. Mungkin kan? Mana kita tahu. Ini dia. Kemudian jadi mati hanya sekali lah. La yajma'ullahu 'alaika mautataini. Amma al-mautatu allati 'alaika faqad muttaha. Adapun kematian yang engkau kena mati ni engkau dah mati dah. Wa fi riwayatin riwayat laqad mitta al-mautata allati la tamutu ba'daha. Engkau dah mati dah dengan kematian yang engkau tidak akan mati lagi selepas ini. Jadi mati hanya sekali, maka matilah dengan mati yang terbaiklah. Kan? Allah kata, "Fala tamutunna illa wa antum muslimun." Janganlah kamu sekalian mati melainkan dalam keadaan kamu semua orang Islam. Mati murtad, mati kafir, na'udzubillah lah. Baik, dan juga hadis Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم. Nabi ni bagi peluang untuk keluarga Ja'far menangis bersedih ni selama 3 hari ya. Nabi tak pergi ziarah mereka. Kan pergi mereka bersedih 3 hari. Thumma atahum. Selepas 3 hari Nabi pergi jumpa anak-anak dia. Kan? Faqala la tabku ala akhi ba'da al-yawm. Jangan menangis lagi untuk saudaraku selepas ini. Ya, Ja'far bin Abi Talib ni sepupu Nabi lah. Ya, sepupu Nabi. Yang mana dia mati pada perang Mu'tah kan. Salah seorang daripada kepala perang ataupun jeneral perang Mu'tah. Mula-mula Nabi lantik Zaid dulu lah, anak angkat dia sallallahu alaihi wasallam, lantik Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Nabi kata, kan, in qutila Zaidun fa Ja'faru. Kalau Zaid mati, Ja'far ganti. Kalau Ja'far mati, Abdullah bin Rawahah. Perang Mu'tah kan, orang Islam berapa ayah? 30,000. Lawan 100,000. Bangsa Rom. Campur lagi 100,000 yang campur dengan bangsa Arab lagi. Kan, Arab yang pro Rom. 100,000, 200,000, 30,000. Lawan. Ya. Nah, ini Israel. Kita kata besar mana orang Israel. Kan? Tapi dia adalah sekutu-sekutu dia yang kan, mereka, Jermannya, Perancisnya, Italianya, Jepunnya apa kan. Ramailah sekutu dia. Tapi kalau kita orang Islam pun ramai juga. 1.5 million kan. Orang Islam Tengku ini ramai. Bilion. Ramai. Jadi kalau lawan dengan mereka kan. Tapi sebab tu kata Abdullah bin Rawah ketika Ja'far dah meninggal. Ja'far ni dia bila dia lawan-lawan dia kena tetap tangan dia sebelah putus kan. Dia pegang bendera dengan sebelah tangan lagi. Maka dia tetap putus sebelah, dia pegang, dia kepit dengan 2 lengan dia tadi kan. Maka dia tikam dari belakang tembus ke depan kan. Mati dia. Lepas tu Allah gantikan dia sayap. Gantikan dengan sayap berterbangan dalam syurga. Kata Ali radhiyallahu anhu. Ali dia kata, Muhammadun nabiyyu akhi wa sihri. Muhammad Nabi adalah saudaraku dan mentuaku. Ya? Dia kata wa Hamzatu sayyidus syuhada'i ammi. Hamzah adalah
penghulu para syuhada, pak saudara aku. Wa Ja'faru yumsi wa yudhi yatiru ma'al malaikati akhi. Ja'far pagi dan petang berterbangan dalam syurga bersama dengan para malaikat adalah saudaraku. Wa Fatimah ibnatu Muhammadin sakani wa zawji wa sidqu waladaya minhu wa sidqu waladaya minha fa ayyukum sahmuhu kasahmi. Kan dia kata Fatimah kan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah isteri, manutu lahmuha bilahmi wa dami. Maksudnya bertaut dagingnya dan dagingku, darahnya dan darahku. Maksudnya anak daripada dua orang kan. Dan anak aku daripada Fatimah dua orang, Al-Hasan wal Husain, dua sayyidah syababi al-jannah, tua pemuda ahli syurga. Fa ayyukum sahmuhu ka sahmi, siapakah keuntungan dia macam keuntunganku? Siapa yang untung dia tu lebih daripada aku keuntungan dia? Dia cakap macam tu sebab terpaksa. Ketika dia jadi khalifah lah, kan? Orang duk kutuk dia macam-macam tadi. Dia, siapa yang lebih daripada aku dari sudut nasab, keturunan, kedekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak cerita pasal Ja'far tadi lah. Dia kata wa Ja'faru yumsi wa yudhi yatiru ma'al malaikati akhi. Ya, Allah Taala gantikan sebab tu Nabi kata, ya, ketika Ja'far dipotong kedua tangan dia, Allah Taala tukarkan tangan dia dengan saya. Radhiyallahu anhu, mati berperang, mati syahid. Ini mati yang dicemburui. Sebab tu kita minta. Boleh minta. Nabi kata, man sa'alallahu syahadah fi sidqin, kama qala sallallahu. Siapa yang minta mati syahid dengan sungguh-sungguh hati ni, bukan main-main, ballaghahu Allah manzilat asy-syuhada'i wa in kana wa in mata ala firashihi. Allah akan sampaikan dia darjat orang mati syahid walaupun dia mati di atas hamparan dia, mati di rumah dia, tapi Allah sampaikan untuk dia darjat mati syahid. Jadi kita minta Allahumma rzuqni syahadah, macam Umar radhiyallahu anhu minta. Dia kata Allahumma ij'al mauti fi baladi rasulika sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah kematianku di negeri Rasulmu. Warzuqni syahadah, Allahumma rzuqni syahadata fi sabilika. Ya Allah, berikanlah aku rezeki mati syahid di jalanmu. Waj'al mauti fi baladi rasulika sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah kematianku di negeri Rasulmu. Kita minta tak kira kita boleh pergi umrah, tiba-tiba mati. Sana mati, sana dikumikan di sana. Tempat yang afdal. Kan, mana akan dapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun kita mati di rumah, insya-Allah Allah bagi mati syahid. Kita nak kan darjat tu? Nak kan? Kan, tak mati syahid perang pun mati juga. Mati juga. Kan? Jadi maknanya kenapa kita benci mati? Memang orang semua tak suka mati. Aisyah kata, Nabi kata, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang suka jumpa Allah, Allah suka jumpa dia. Man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ahu. Siapa tak suka jumpa Allah, maka Allah tak suka jumpa dia. Aisyah kata, Rasulullah, kulluna nakrahul maut. Kami semua benci mati. Kan? Siapa dah suka mati sini? Mana ada saya tak suka mati, saya tak mau. Tak mau mati lagi. Bukan tak mau. Kan? Kalau kan, mana kalau diberi kepada kita 1000 tahun lagi, siapa nak? Bagi segala apa yang kita ada, harta kita, semua apa dah. Kita akan bagi apa yang kita ada. Kenapa? Kerana kita nak 1000 tahun lagi. La yu'ammaru alfasana. Orang Yahudi macam tu. Kan? Dia pun suka kalau nak diberikan 1000 tahun lagi, dia pun tak mau mati. Allah kata kalau mereka ni betul, Allah SWT kata kalau mereka ni betul, kekasih-kasih Tuhan, anak Tuhan, tamannawul maut, minta mati. In kuntum sadiqin, kalau kamu orang yang benar. Mereka ni manusia yang paling takut mati sekali, Yahud ni. Manusia paling takut mati di bangsa ni. Tuhan sebut dalam Quran. Mana kita tahu lah. Sebab tu dia buat cakap berani perang sebab ramai dia tolong mereka. Kan geng-geng nuklear belaka. Kematian syahid selain daripada kematian dalam perang, apakah kita jadi kematian syahid? Maknanya sebenarnya ada yang adalah ni sebenarnya, tapi tak apalah. Mati, kita kata mati bersalin,
Lepas tu lagi mati lemas, mati terbakar, mati di bawah runtuhan. Dan sebagai ulama kata mati insiden pun dikaitkan dengan tu juga, mati kemalangan kan. Semua yang pointernya ada belakang ni, insya-Allah. Tapi saya dah terlajak cerita ni kan, saya nak cuba untuk tidak mau keluar lebih jauh daripada tajuk dia lah. Kalau tidak kita ni tak kenal lah tu dah. Kemudian baik, lafaz hadis ni akan dinyatakan pada bab mengucapkan takziah insya-Allah. Dia bab kematian husnul khatimah tu kan, belakang ni bab insya-Allah. Bab mati. Perkara yang wajib dilakukan oleh kaum kerabat si mati. Okey, yang ke-19 dia kata dua perkara yang wajib bagi keluarga si mati apabila sampai khabar kematian kepada mereka. Kan contohnya duduk kat London ke apa ke kan, kat Mekah, Madinah ke, dengan mak dia meninggal, ayah dia meninggal kan. Jadi pertama, sabar dan redha dengan takdir Allah. Tambah kita ni berada di tempat yang baik kan. Di umrah, sedang berumrah dengan family kita meninggal, masya-Allah, doa. Kebaikan. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 155 ayat 57, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Allah kata, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, sesungguhnya kami pasti uji kamu, kata Allah. Ujian bisyai'in minal khauf, dengan sesuatu daripada ketakutan. Macam saudara kita di Palestin, ayat ni kita tengok dalam video, kadang-kadang sebagian daripada ulang-ulang baca ayat ni kan. Tengok dia kena bom ni kan, duduk di hospital sambil duduk baca ayat ni, nak untuk motivasikan diri dia. Dia orang Arab, dia faham pada baca Quran. Kita nak kena belajar dulu tafsiran dia, kena hafal dulu makna dia. Sesungguhnya kami pasti uji kamu dengan sesuatu daripada ketakutan. Peperangan ni perkara yang menakutkan. Takut. Kan? Kita tengok budak-budak mungkin kan, baby yang kanak-kanak tu yang umur dalam 2 tahun tu, ya Allah, anak kita, cucu kita, kan? Menggigil macam tu. Takut kan? Takut. Jadi sebab tu kita kata kalau budak-budak yang umur 10-11 tahun, dia dah biasa dengan suasana perang, apa tak heran dah. Kan? Di Palestin, kita tak heran dah, takut mati lah. Dia kata kami tak perlukan makanan kamu, duit kamu, kami hanya perlukan doa kamu. Kan? Dia bukan takut mati. Tak takut. Kematian tu dia tengok hari-hari. Mak tak ada, ayah tak ada, dah mati bila? Anak yatim. Kan? Tanya tentang mak, ayah menangis, sedih. Terkenang mak dia. Sebenarnya okey ya, bila tanya mak nak menangis kan. Jadi kalau kita ada iman dan Islam, kita akan rasa apa yang dia berasa lah. Jadi kami uji kamu dengan ketakutan dan kelaparan. Wal-ju'. Sekarang kan tak cukup makanan. Kita tengok video sambil makan, boleh lagi pakai stick pula tu. Lamb chop. Sebab tu Umar radhiyallahu anhu, saya tak boleh, saya kena cerita juga dulu, tak baca boleh cerita kisah Umar ketika berlaku kemarau, kelaparan, kebeluran. Dia balik rumah, dia ada urusan, dia balik rumah tengok dihidangkan pada dia makanan. Kan, dia kata, mai mana makanan ni? Aslam. Dia kata, oh ya Amirul Mukminin,
Dia kan ni ada anak lembu dia orang sembelih tadi, dia buat masak, dia orang bagi bahagian untuk Amirul Mukminin. Dia kata, ya Aslam, irfa' anni hadha at-ta'am. Angkat makanan ni daripada aku, jauhkan. Fa innahu haramun alayya hatta yashba'a minhu atfalul muslimin. Angkat. Tak, aku haram aku makan makanan ni sehingga kanak-kanak Islam kenyang daripadanya. Angkat. Dia tak boleh makan bulan ni. Dia kata, iti bi khubzi wa zaiti wa mari roti aku dengan minyak. Roti yang bisa makan, roti kering kan, dengan minyak zaitun, dia rendam dengan minyak tadi untuk lembutkan roti untuk makanan dia. Umar radhiyallahu anhu. Di mana ujian. Tapi kita adalah kita. Kalau kita bukan pemimpin, bukan kita tengok apa yang kita boleh buat kan. Makan masih sedap, katakan kita tak makan kot. Makan ada kita makan lah kan, tapi cuma kita doakan. Apa yang kita boleh buat, kita doakan, kita salurkan apa yang kita boleh salurkan lah. Wa naqsim minal amwal wal anfus, dan kekurangan daripada harta benda dan jiwa, kematian. Mati. Kan? Ramai orang mati, berapa ribu orang, 3,000 orang dah mati sekarang ni 14 hari. 3,000 orang. Apa? 5,000 lebih. Masya-Allah. Saya kata 3,000 sikit lah. Patutnya 5,000 lebih mati. Tu hak dikira kan? Tak dikira. Yang kebanyakannya adalah kanak-kanak, baby. Sebab dia pun nak hapuskan, sebab bila kanak-kanak ni tak ada, okey lah. Orang Palestin tak ada dah, hak lain tua-tua mati dah. Kan? Tinggal kanak-kanak ni mati, tak apa lah. Dia boleh ingat, dia pun boleh buat macam tu. Tapi wa makaru makran, kan? Wa makarallah, mana ya Allah, wa makaru makarallah, wallahu khairul makirin. Dia pun buat tipu daya, dia buat rancangan. Allah Ta'ala punya rancangan lagi dahsyat lah, dia pun tak tahu. Dan buah-buahan, wa basyiris sabirin, sampailah khabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Nak kena sabar. Apa dia orang sabar? Idza asabathum musibatun, apabila mereka ditimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata yang tu, ulaika alaihim, mereka itu mendapat selawat daripada Tuhan mereka, wa rahmah, dan rahmat. Salawat dan rahmat daripada Tuhan mereka. Wa ulaika humul muhtadun, mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini dia ujian kan, pasti kenalah kita. Allah kata lah kan, kekurangan, ketakutan, kelaparan, kekurangan daripada harta benda dan kematian, saudara mara, sahabat handai, hasil-hasil tanaman tidak menjadi. Tapi Allah kata, berilah khabar gembira kepada orang yang sabar. Kita kena sabar. Begitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimra'atin 'inda qabrin wa hiya tabki. Nabi lalu di sisi satu kawasan kubur, Nabi tengok ada satu perempuan menangis kat kubur. Menangis di tepi kubur tadi. Faqala laha, Nabi kata dekat dia, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah kamu kepada Allah, sabarlah. Nabi kata. Dia tak tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tak tahu apa yang kata tu Nabi. Faqalat ilaika anni, dia kata pergi jauh. Fa innaka lam tusab bi musibati, kamu tak kena apa yang aku kena. Kamu tak ditimpa musibah ini. Anak dia, baby dia meninggal. Kan, ialah orang yang kematian baby ni kan. Kalau baby hak gugur tu tak apalah. Ni kalau umur 6 bulan, 7 bulan, hak kita usik sikit dia gelak ketawa kan, boleh tidur Kan? Ni hak umur setahun, 2 tahun, hak boleh gurau dengan kita kan, hak pandai main dengan kita lah tu. Jadi pergilah engkau. Walam ta'rifu, dia tak kenal itu Nabi SAW. Faqila laha, bila Nabi pun pergi lah. Nabi kata, Nabi SAW pun pergilah balik. Memang Nabi lalu ya kan. Maka dikatakan kepada dia, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadhaha mithlul maut, dia terkejut lah. Macam disambar kematian, terkejut. Rasulullah. Faqala, dia pergi cari pergi rumah. Dia jumpa, ya Rasulullah, inni lam a'rifka ya Rasulullah, saya tak kenal tadi yang cakap Rasulullah, saya tak kenal. Nak minta maaf lah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna as-sabra 'inda as-sadmati al-ula. Nabi kata sabar tu pahala dia kira masa hentakan pertama tu. Kena mula-mula tu tahan sabar. Mula-mula, tapi dah 3 hari tak apalah, sabarlah. Sebelum ni meratak-ratak kan, meracau-racau, tapi dah 2 hari tak apalah, kita sabar je lah, dapat pahala. Pahala apa?
Mula-mula tadi kan. Bisa mula-mula kena tu. Yuwaffas sabirin ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Masa mula kena tu sabar. Oh, ni bukan benda mudah, tak kena kat kita kan. Kena kat kita tahu lagi tu tinggi rendah mana. Memang tinggi lah, tak sampai pun kan. Bila dia. Baik, kesabaran di atas kematian anak-anak ini pahalanya amat besar. Ada tak di sini siapa yang anak dia mati kecil? Ikutlah. Ada? Tak ada pun. Cucu ada pun? Tak ada. Alhamdulillah. Bukan nak suruh bagi mati dah lah. Kalau ada tu macam nak tahu perasaan dia kan. Jadi, dan ada banyak hadis berkenaan ni. Sebahagian yang saya sebut di sini dia dalam kitab ringkasan ni. Tak asal banyak lagi lah. Pertama, Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimaini yamutu lahuma thalathatun minal walad." Tidak ada sepasang suami isteri yang mati 3 orang anak dia. Lam yablughul hins, maksudnya yang belum baligh, mati. Illa adkhalahumullahu, melainkan Allah akan masukkan mereka, anak-anak itu, wa abawaihimul jannata bifadli rahmatihi. Allah akan masukkan anak-anak tadi dan mak ayah dia ke dalam syurga dengan kelebihan kurniaan rahmat Tuhan tadi. Masuk. Mati 3 orang anak. Qala, dan kata Nabi SAW, wa yakununa ala babin min abwabil jannah, maka anak-anak tadi tunggu di pintu-pintu syurga. Ingat dulu jahil-jahiliah tu pernah dengar lagu apa? Lagu Elicat. Kita aku nanti mu di pintu syurga kan. Tu dia cerita benar tak bagus ni mak kita masa kita belah-belah dulu kan. Ingat lepas hari ni perkataan tu. Putih mu di pintu syurga, masuk Islam lagi. Hidup ya. Kalau hidup mudah-mudahan masuk Islam kan. Tidak cerita ada kan. Ni. Depa tunggu di pintu syurga. Memang ada lah orang akan tunggu pintu syurga ni. Kan? Tapi kita tak boleh kata, insya-Allah aku tunggu kau di pintu syurga kan. Siapa? Ada dia. Fa yuqalu lahu, maka dikatakan kepada mereka, udkhulul jannah, masuk dalam syurga, masuk. Dia tunggu kat pintu tu, tak mau masuk. Masuk. Dia mana kanak-kanak yang mati ni kan. Dia bukan still jadi kanak-kanak lagi dah. Yang Allah sebut wildanun mukhalladun tu bukan manusia, bukan keturunan anak Adam. Bukan anak-anak kita. Ada Tuhan cipta khas mereka ni kekal abadi macam tu ya. Wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Ya kan? Maksudnya mengelilingi mereka oleh kanak-kanak yang kekal abadi. Bukan anak manusia tu. Ya. Tu depa tak besar dah, tu besar tu ya. Lagu tu lah depa. Dah hurul ain macam tu lah depa, bukan daripada jenis anak Adam ni. Allah cipta depa. Dua ada dah lah ni, dah ada dah. Dalam tu. Dalam syurga tu. Tunggu kiamat dah. Tunggu orang masuk syurga, dia pun dalam tu lah. Jadi mana syurga dah lama dah Tuhan cipta, lama dah. Begitu juga neraka. Maka disuruh anak-anak tadi masuk syurga. Masuk. Tak mau masuk. Dia berkata apa? Fayaqulun, mereka menjawab, hatta yaji'a abawana. Tunggu mak mari, ayah mari. Tunggu mak ayah mari. Fayuqalu lahum udkhulul jannah. Maka dikatakan kepada mereka, masuklah ke dalam syurga antum, kamu, wa abawakum, dan ibu bapa kamu, bifadli rahmatillah, dengan kelebihan kurniaan Allah. Jadi kelebihan Allah kan. Memanglah kesedihan. Lepas mati anak, dia mati anak lagi, mati anak lagi. Mak dia tak mati lagi, anak mati lah. Ada orang macam tu kan? Ada. Baik. Yang pertama, yang kedua. Hadis kedua. Nabi kata, ayyuma imra'atin, mana-mana wanita mata laha thalathatu minal walad. Ya, yang mati 3 orang anak dia, kanu hijaban minan nar, mereka akan menjadi hijab bagi dia, pelindung bagi dia daripada neraka. Mati 3 orang anak. Qalat imra'atun, satu wanita kata, qalat imra'atun, seorang perempuan tanya kepada Rasulullah, isnan, 2 orang macam mana? 2 orang. Qala wa isnan, Nabi kata 2 orang pun menjadi 2. Ya, akan jadi pelindung daripada neraka. Ada sahabat tanya, seorang? Nabi senyap, Nabi tak jawab orang.
Salam kan. Jadi bila senyap tu wahyu tak turun, tak beritahu lah. Tapi kelebihan rahmat Tuhan itu maha luas. Ada cerita dia. Baik. Kemudian dia kata ketiga ni menyebut lafaz kedua daripada ni lah, apa nama poin ni, okey, menyebut lafaz istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berdasarkan ni lah, berdasarkan hadis sebelum ni. Ditambah dengan doa lagi lah, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala kepadaku atas musibahku ini, dan gantikanlah aku untukku yang lebih baik daripadanya. Ummu Salamah radhiyallahu anha, kan, bila Abu Salamah mati dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia tak baca doa ni. Dia, kan? Sebab apa? Sebab dia kata siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Abu Salamah ni kira kan A+ lah. Bagi dia terbaik lah. Tapi dia baca juga, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Nanti Nabi SAW datang minah dia, Rasulullah terbaik daripada segala yang terbaik lah. Kan? Maknanya doa dia makbul. Dan dia kahwin dengan Rasulullah dan dia jadi ummul mukminin radhiyallahu anha. Baik, yang ke-20, tidaklah menafikan kesabaran seseorang perempuan jika dia tidak memakai sebarang perhiasan kerana berkabung di atas kematian anaknya atau selainnya, selagi mana tidak melebihi daripada 3 hari, kecuali untuk suaminya. Jika suaminya meninggal dunia, maka dia berkabung selama 4 bulan 10 hari berdasarkan hadis Zainab binti Abi Salamah. Katanya, dakhaltu ala ummi Habibah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Zainab binti Abi Salamah, aku pergi jumpa Ummu Habibah. Ummu Habibah ni sebenarnya nama dia, siapa ingat nama dia? Ramlah binti Abu Sufyan radhiyallahu anha, anak Abu Sufyan, Ramlah. Aku jumpa Ummu Habibah, isteri Nabi SAW. Faqalat, maka Ummu Habibah kata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Rasulullah bersabda, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, an tahidda ala mayyitin fawqa 3, untuk dia berkabung di atas mayat lebih daripada 3 hari. Illa ala zawjin, melainkan di atas suami, 4 ashhurin wa 10, 4 bulan 10 hari berkabung. Kan, iddah wafat, tak boleh keluar rumah kecuali kerana perkara yang terpaksa. Bila terpaksa ni masing-masing lah tahu diri dia macam mana lah. Kan, asalnya tak boleh keluar pergi mana-mana lah, duduk situ lah. Kan, tapi kenuri kenara pun tak boleh, tapi tak cukup 4 bulan 10 hari. Melainkan kerana terpaksa. Jadi bila sebut terpaksa ni, setiap orang dia tahulah diri dia tu macam mana. Kan, nak tanya orang lain supaya tafsirkan keadaan dia, tak boleh lah, orang tak tahu dia macam mana, kan. Gitu. Ya. Sebab apa dia? Dia panggil amrun ta'abudi. Amrun ta'abudi kita tak tahu pasal apa. Macam semayang pasal apa 4 rakaat zuhur. Zuhur ni 2 rakaat sudah, tidak kan, pasal kita sibuk. Kan? Isya tak apalah sebab kita dah balik kerja rumah, tapi letih juga, apa kau okey lah, apa kata. Ya. Dia amrun ta'abudi. Nabi suruh, Allah Taala suruh macam tu, Nabi suruh macam tu. Allah suruh Al-Quran kan. Macam tu. Maknanya macam tu lah. Tak tahu siapa hikmah dia. Hikmah ni kadang-kadang kita tahu, kadang-kadang kita tak tahu. Ada hikmah perintah Tuhan yang kita tahu, ada perintah hikmah yang kita tak tahu. Okey. Kita sembahyang 5 waktu. Pasal apa 5 waktu? Tapi kalau ikutnya 50 kan, Allah dah bagi diskaun banyak lah, tinggal 5 lah. Kita ada pasar raya nak bagi diskaun banyak tu, kan, harga RM50 tinggal RM5 je. Ini mesti barang tak original. Kan, 50 tu dia RM5. Orang kalau nak bagi promosi tak buat macam tu kan. Tak tahu amrun ta'abudi. Wallahu a'lam. Ada hikmah yang Tuhan maha tahu, kita tak tahu. Macam ni lah kita kata pada masa ya, satu penghormatan. Mungkin hikmah dia, mungkin. Ya. Wallahu a'lam. Jadi kalau kita boleh fikir cara hikmah dia, carilah. Kalau tak boleh juga tak payahlah susah payah nak cari.
Gitu. Kadang-kadang wanita orang tu tak tahu. 4 bulan 10 hari. Jadi thumma dakhaltu ala Zainab binti Jahshin. Kemudian kata Zainab pula, aku pergi jumpa pula Zainab binti Jahsh, isteri Nabi juga kan. Asal menantu angkat dia, menantu angkat Zaid bin Harisah kan, kahwin dengan Zainab. Betul-betul lah Allah suruh kahwin dengan Nabi SAW pada cerai tadi. Ketika saudara dia meninggal, fada'at bitibin famassat, dia pun panggil, dia minta orang pakai apa dengan tib ni macam wangian macam tu lah kan. Maka dia pun pegang tib ni, sesuatu yang macam wangi lah. Qalat mali bitib min hajati, dia aku tak ada hajat dengan benda ni, tak ada hajat. Ghaira anni sami'tu Rasulullah yaqul, melainkan aku dengar Rasulullah bersabda, tidak halal bagi wanita kan untuk berkabung lebih daripada 3 hari di atas satu jenazah, melainkan di atas suami 4 bulan 10 hari. Okay? Maknanya yang dia punya masa sebut Al-Quran. ya, Masa 4 bulan sebut dalam Al-Quran masa 4 ashhurin ashra. Kan disebut dalam hadis ni lah. Dalam Quran tu saya tak ingat lah. Disebut dalam Quran. Ada kan? Ya. Ustaz pun hapus. Saya boleh cari. Otak di tangan tak apa. Otak di kepala ni payah sikit. Kan? Otak pakai bateri. Ya, bateri habis, otak pun jam. Jadi robot lah kita lah ni lah. Sebab kita dah bergantung dengan benda-benda ni, di otak ni jadi lemah. Nak mari saya tak boleh pun kena tengok waste. Ya. Arba'ah tu. Sampai cepat berarti beritahu lah. Ashhur Al-Baqarah 234 Surah Al-Baqarah ayat 234. Baik. Kamu tadi? Yang ke-21, namun jika seorang wanita tidak berkabung atas kematian selain suaminya untuk membuatkan suaminya redha dan menunaikan keinginan suaminya, maka itu lebih afdal, lebih utama. Dan diharapkan di sebalik yang demikian terdapat kebaikan yang banyak, seperti yang telah berlaku kepada Ummu Sulaim, mak Anas lah. Ibu kepada Anas bin Malik kan, dia kahwin dengan Abu Talha tu. Setelah ayah Anas ni lari, Malik ni ayah Anas ni lari. Pasal apa lari? Dia dengar Rasulullah mari ke Madinah, dia tak suka kat Islam, dia lari pergi ke Syam. Dia jadi Kristian, dia masuk Kristian. Ya, tinggallah Ummu Sulaim jadi janda. Jadi Abu Talha masa tu dia musyrik. Dia main Minang. Ummu Sulaim kata, Abu Talha, orang macam kamu tak layak ditolak. Kan? Kalau siapa tolak kamu memang rugi. Tapi kamu kafir, aku Islam, mana boleh. Abu Talha kata, kalau aku masuk Islam, mau kahwin aku. Bukan nak masuk Islam saya nak kahwin dengan Ummu Sulaim. Tapi dia dapat petunjuk kan, mana nak masuk Islam kan. So dia nak kahwin lah. Maka Ummu Sulaim kata, Islam tu adalah mas kahwin bagi aku. Kan? Jadi mana dia kahwin, dapat anak, baby. Baby ni sakit. Kan dia sakit. Maknanya, dia pun tak boleh, dia keluar rumah. Bila keluar rumah, lepas tu bila balik, dalam masa dia keluar rumah tu, baby dia meninggal. Dia balik tanya, macam mana baby aku? Rasulullah kata, dia baik, sedang berehat. Kan, sedang berehat. Dia pun masaklah makanan sedap apa semua tadi. Abu Talha dia nak lekakan Abu Talha tadi lah. Masak sedap apa semua malam tu. Malam dia tak tengok baby dia kan. Jadi dia pun bersama dengan Abu Talha. Lepas dia bersama, dia kata, Abu Talha, macam mana kalau orang bagi kita pinjam barang? Satu barang, lepas tu dia ambil balik barang dia. Abu Talha kata, barang orang kita kena bagi balik lah. Kita pinjam lah, bukan dia bagi kat kita. Itulah nak kamu tu Tuhan dah ambil balik dah. Dia punya lah marah dekat Ummu Sulaim. Besok dia pergi jumpa Nabi SAW. Maka Nabi kata, maknanya Nabi doakan, kan? Keberkatan untuk Ummu Sulaim dan Abu Talha radhiyallahu anhuma. Maka lepas tu dapat lagi anak yang ramai, semua anak-anak yang soleh lah. Saudara Anas lah, satu mak pak lain. Anas bin Malik kan.
Dia ni kecil-kecil mau dia hantar jadi khadam dah kepada Nabi SAW. Hadis Ummu Sulaim lah, kisah dia. Sebab tu zaman dia solat molek lah, anak dia pun meninggal tadi kan. Siang tadi meninggal. Tapi dia tak berkabung di atas kematian baby dia. Dahsyat, hebat Ummu Sulaim ni. Biasanya ibu ni kan mana boleh nak sembunyi perasaan dia. Siang tadi anak meninggal. Kan? Kalau orang lain ni mungkin dia tak mau tengok muka lelaki dia lah. Tak boleh tengok muka lelaki dia nak nangis dah. Tengok muka lelaki dia nak nangis dah. Kenapa? Teringat anak dia. Ini dia boleh kontrol. Dahsyatnya. Kan? Kita fikir balik. Ummu Sulaim radhiyallahu anha ni, wanita-wanita sahabat ni. Dahsyat dia boleh. Tuhan bagi dia keimanan sampai Nabi. Siapa yang terbiar dia apa? Nabi SAW lah. Madrasah sekolah dia pun bukan macam sekolah kita. Kan? Nabi ajar dia pun begitu dahsyat. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Okey. Yang ke-22, Rasulullah mengharamkan beberapa perkara yang telah dan masih dilakukan oleh sebahagian orang apabila berlaku kematian dalam kalangan keluarga mereka. Oleh itu wajiblah diketahui perkara-perkara tersebut supaya dapat menjauhinya, serta wajib dijelaskan, kena cerita. Pertama, meratapi, menangis, meratap. Kan? Jadi menangis keluar air mata, terisak-isak tu tak apa, tapi jangan meratap-ratap ni kan. Terdapat hadis mengenainya, antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ithnatani fin nasi huma bihim kufrun." Dua perkara ni yang ada pada manusia, yang perkara itu adalah kekufuran. Yang ni bukan kufur besar lah, kufur kecil. Kufur ni ada dua. Kufur besar yang mengeluarkan orang itu daripada Islam, dan kufur kecil maknanya dosa besar. Dosa besar. Iaitu at-ta'nu fin nasab, cela keturunan. Mencela keturunan. Ini keturunan Yahudi punya. Marah kawan dia, bukan kawan dia keturunan Yahudi. Kan? Makna celah keturunan tu. Baik. Wa niyaha 'alal mayyit, dan meratapi mayat. Dan meratapi, menangis dengan itulah macam-macam lah, punya suara kan. Sebut perkataan-perkataan yang tak baik lah. Kemudian menampar-nampar muka. Tampar-tampar muka, mengurai-nguraikan rambut kan. Menjerit-jerit. Saya pernah masa duduk, pengalaman lah, masa belajar kat Pakistan, saya duduk di satu kampung. Di kampung dia panggil Patan Koloni. Koloni ni kampung, perkampungan Patan. Patan ni orang Patan ni handsome tu lah. Hak putih-putih tu, dia kapek tu orang Patan lah. Pakistan ni ada Punjabi, ada Patan, ada Sindhi. Hak lawa-lawa ni hak Patan ni. Putih tapi kayu bersikal kan. Sampai orang sangka dia ni artis lah. Tiba dia misi rumput lah. Kan? Lawa sangat, handsome sangat. Saya duduk kampung lebar. Jadi satu malam tu, bunyi pukul 3 pagi, bunyi orang menjerit, seorang perempuan menjerit. Menjerit kan sebelah. Lepas tu saya pun tanya, budak Afghan belajar sekali. Bunyi apa tu? Itu dia kata keluarga dia ada yang meninggal. Ada juga macam tu, menjerit, meraung-raung. Ini adat jahiliah, haram dilakukan. Gitu. Menampar-nampar muka dan mengoyak-ngoyak pakaian. Sabda Nabi SAW, "Laisa minna man latama al-khudud." Bukan pada kalangan kami orang yang menampar muka, wa syaqqal juyub, dan mengoyak pakaian, wa da'a bi da'wal jahiliyah, dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Allahu akbar. Jadi sabar tu dahsyat kan? Sabar yang dahsyat lah. Kita nak tengok contoh sabar hari ni, kita tengok contoh saudara kita di Palestin lah, contoh real lah. Contoh sabar. Masya Allah, kita tak di tempat mereka. Kematian anak, kematian isteri, keluarga ni kan dahsyat. Contoh sabar ni dahsyat. Allah tunjuk kat kita real. Kita tengok manusia. Hari ni tak tahu berita lagi, tak baca lagi. Baca pun tengok lah, mereka tak tunjuk pun. Kemudian mencukur rambut kerana apa? Berkabung. Ini tak boleh ke? Dia botakkan kepala kerana berkabung. Hadis Abu Burdah bin Abu Musa radhiyallahu anhu katanya, waji'a Abu Musa waja'an. Abu Musa ni dia sakit. Abu Musa Syari lah, dia jatuh sakit. Faghushiya alaihi, lalu dia pingsan, sakit sampai pingsan ni. Wa ra'suhu fi hajri imra'atin fi min ahlihi, kepala dia berada di atas pangkuan isteri dia lah.
Bila dia pingsan, fasahatin imra'atun min ahlihi, isteri dia menangis, menjerit. Sahat ni maksudnya mengeluarkan suara, menjeritlah. Menjerit, meraung. Falam yastati' an yaraddaha 'alayha syai'an. Dia dengar tapi tak boleh nak jawab. Kadang-kadang macam pingsan sedar tak sedar tu kan. Dengar. Tapi nak cakap apa? Nak bantah tak boleh, nak marah tak boleh. Falamma afaqa, bila dia tersedar sikit, dia dah boleh cakap, qala ana bari'un, aku berlepas diri, mimman bari'a minhu Rasulullah, daripada orang yang Rasulullah berlepas diri daripada dia. Fa inna Rasulullah SAW bari'a, sesungguhnya Rasulullah berlepas diri, minas saliqati. Dan as-saliqah ni orang yang menampar muka dia kata kan. Daripada sini saliqah yang mengangkat suara, meratapi, kan? Kemudian al-haliqah yang mencukur rambut dia ketika musibah. Wasyaqah, dan yang mengoyak-ngoyak pakaian dia ketika musibah. Rasulullah marah yang ni, kan? Yang meratap, yang mencukur rambut dia, yang mengoyak pakaian dia ketika musibah. Jadi dosa lah, bukan dosa kecil lah, dosa besar lah. Kemudian larangan lagi mengurai-nguraikan rambut, bukan? Dia jadi gerbangkan rambut dia. Berdasarkan hadis seorang perempuan yang membai'ah, dia berkata, kana fima akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ma'ruf alladhi akhadha alaina. Rasulullah SAW meminta janji setia kepada kami pada perkara yang baik. Di antara janji setia, sumpah setia yang kami kena berikan, alla na'siyahu fihi, bahawa jangan kami derhaka kepada dia. Ya, alla nukhammisha wajhan, jangan kami cakar-cakar muka, kan, ketika ditimpa musibah. Wala nad'u wailan, dan kami tidak menyeru dengan perkataan celakalah, habislah, macam-macam lah orang Melayu kita kan, ada istilah-istilah dia lah perkataan tu. Wail, kecelakaan. Wala nasyqa jayban, jangan mengoyak, jangan kami koyak jaib. Jaib ni apa ni jaib? Jaib ni baju kita, ni dia macam ni kan, pegang ni, koyak. Gitu, jangan. Wa alla nanshura sya'ran, dan jangan kami menguraikan rambut. Dia gerbangkan rambut dia, bawa dia jadi serabutkan rambut dia. Kenapa? Kerana musibah tadi kan. Ini semua perbuatan jahiliah. Kemudian larangan lagi menyimpan janggut dalam tempoh beberapa hari saja kerana berkabung, kan? Di atas suatu kematian, dan kembali mencukurnya setelah berlalu tempoh tersebut. Perbuatan membiarkan janggut itu termasuk dalam makna mengurai-nguraikan rambut tadi, seperti mana yang zahir. Tambahan, dan kita tambah lagi, perbuatan tersebut merupakan perbuatan bid'ah. Nabi SAW bersabda, kullu bid'atin dalalah, setiap yang bid'ah itu adalah sesat, wa kullu dalalatin finnar, setiap kesesatan itu dalam api neraka. Dia kata kemudian telah diketahui bahawa perbuatan berhias dengan mencukur janggut seperti yang dilakukan oleh ramai orang ialah satu maksiat yang zahir dengan kesepakatan para imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Dan selain mereka, kerana ia menyalahi pelbagai dalil syarak. Anda dapat melihatnya dengan jelas dalam kitab Adabuz Zafaf pada muka surat 18-123. Kitab Syekh ni lah. Kemudian seterusnya dia kata, menyiarkan berita kematian di atas menara-menara, ini dilarang. Dan seumpamanya, hal ini merupakan perbuatan mengumumkan kematian mengikut cara jahiliah. Telah sabit riwayat daripada Hudzaifah bin Al-Yaman bahawa dia kata, kana idza mata lahul mayyitu, apabila ada kematian daripada keluarga dia, qala la tu'dhinu bihi ahadan, jangan cerita dekat siapa-siapa. Inni akhafu an yakuna a'yan, aku bimbang dia menjadi khabar yang dilarang, penyebaran khabar yang dilarang oleh Nabi SAW. Inni sami'tu Rasulullah yanha 'anil na'i, aku mendengar Rasulullah melarang daripada an-na'i. An-na'i jahiliah ni lah, menyebarkan kematian, contohnya macam ketuk-ketuk loceng ke apa ke kan. Cara jahiliah. Kita bagi tahu kematian kerana nak ajak orang solat. Kita minta orang doakan. Kita sebut dalam Facebook kan ini, kan, telah matilah saudara saya yang baik hati sekian-sekian kan. Dia harap doalah daripada rakan-rakan sekalian untuknya, doa yang baik, ataupun siapa yang dapat untuk datang solat jenazah silakan datang ke tempat sekian-sekian, jam sekian-sekian. Tak apalah. Itu untuk mengajak orang melaksanakan jenazah tadi. Kemudian
Yang seterusnya pengumuman kematian yang dibolehkan. Ada soalan? 5 minit lagi. Tak ada? Kita teruskan sikit. Nah, pengumuman kematian yang dibolehkan. Dibolehkan memaklumkan berita kematian jika tidak disertai dengan apa-apa yang menyerupai pemakluman jahiliah. Tetapi pemakluman ini boleh menjadi wajib apabila tidak ada orang yang akan menyelenggarakan si mati dengan memandikan. Jadi wajib lah. Siapa nak mandikan dia? Seorang-seorang tak larat nak buat kan? Okey. Mengkafankan, solatkan atau seumpamanya sampai ke bumi lah. Hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW na'a an-Najashiyya fil yawm alladhi mata fihi. Rasulullah mengumumkan kematian An-Najashi Al-Ashama, Raja Habsyah, pada hari kematiannya. Nabi ajak sahabat-sahabat solat gaib. Kenapa? Kerana dia Habsyah sana tak ada siapa yang solat ke atas dia. Dia mati dalam keadaan di kalangan orang-orang Kristian, Nasrani. Dia seorang yang Muslim. Ya. Kad kuning sampai. Kalau kad merah saya kena keluar. Kad kuning lah, okey lah. Faham 5 minit je. 4 minit lagi. Kan? 4 minit lagi. Kena betul je, kena tengok betul jam kan. Tapi jam handphone ni tak bohong, insya-Allah. Okey. Cukup 2 minit kat tangan Amran. Disunatkan bagi penyampai berita kematian untuk meminta kepada yang mendengar supaya mendoakan keampunan buat si mati. Berdasarkan sabda Nabi SAW sewaktu baginda hendak mensolatkan jenazah, An-Najashi, istaghfiru li akhikum. Mohon ampun untuk saudara kamu. Cerita tentang solat gaib kan. Syekh Albani dia kata, saya katakan pada sebahagian tempat ramai yang mengucapkan Al-Fatihah untuk roh si fulan. Ini langsung tak sunnah. Jangan buat. Ya. Lepas tu dia pula dalam bracket baca. Ya. Al-Fatihah bracket baca ataupun dibaca. Dua-dua tak sunnah. Okey. Ini menyalahi sunnah yang telah disebutkan tadi lah. Yang disunnahkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah maghfir lahu. Tak boleh ya Allah ampunkanlah dia, ya Allah ampunkanlah dia, ampunkanlah dia ya Allah. Jangan mudah kalau dosa dia di sana. Doa. Adapun Al-Fatihah. Kalau di masjid pula Yasin. Siapa mati? Jadi Yasin ni untuk orang mati, bukan untuk orang hidup. Padahal dia untuk orang hidup, menghayatinya apa yang ada dalam Yasin tadi. Ya. Jadi orang kita dia kenal surah Yasin, tanya surah Baqarah. Surah Baqarah. Kalau tak belajar lah, kita yang belajar tak apa. Okey. Maka tidak syak lagi ia adalah bid'ah. Lebih-lebih lagi pahala bacaan tidak sampai kepada si mati menurut pendapat yang sahih, seperti yang akan dijelaskan nanti insya-Allah. Pahala bacaan tak sampai kepada sedekah bacaan Fatihah tak sampai kepada si mati. Khilaf lah, tapi yang paling sahihnya itu, kecuali mak ayah kita lah. Itu nak dikecualikan ibu bapa lah. Ya. Jadi kalau oleh kita mana ya doa kan. Sedekah pahala sedekah, sebagian kata sedekah pahala bacaan Quran sampai katanya, tapi yang rajahnya tidak sampailah. Kalau sampai Nabi sahabat-sahabat buatlah untuk sahabat-sahabat yang lain. Nabi dah buat banyaklah untuk sahabat-sahabat yang meninggal kan. Tapi tak diriwayatkan kepada kita dengan riwayat yang sahih macam itu perbuatannya. Jadi insya-Allah akan datang tanda-tanda husnul khatimah yang puan tanya belakang tadi. Soalan dia. Tanda-tanda husnul khatimah, kesudahan yang baik. Apa dia? Soalan ni. Kalau tak mau tunggu ustaz boleh baca dulu pun. Kan? Baca tu tak faham kan lah. Tapi yang saya tak faham insya-Allah dia kita akan jelaskanlah. Nah, itulah dia. Ada 3 minit lagi kan? Boleh baca lagi. Boleh tidur lagi. Yang membacakan Al-Quran tak sebaca, yang kuat tak sampai lah. Itu pendapat yang paling sah, yang paling kuat tak sampai pahala sedekah tu. Fatihah. Doa sampai. Tapi kalau dalam mazhab Imam Ahmad dia kata sampai. Tapi peliknya orang kita mazhab Syafi'i. Hak tu dia ikut mazhab Ahmad. Dia pun tak tahu pun tu dalam mazhab Ahmad. Mazhab Imam Ahmad kata sampai sedekah bacaan pahala bacaan Quran kita niatkan. Okey.
Macam kita, hak kita sedekah pada orang. Boleh je. Kan? Bersedekah untuk dia. Contohnya, kita kata kat kawan kita, aku nak buat korban, duit aku lebih, kau nak buat korban tak? Tak mampu lah. Tak apa. Aku mana sponsor. Boleh tak boleh? Boleh. Itu di sudut tu kan. Itu juga haji. Tak pergi haji kan, tak ada duit kan, tak mampu kan. Kawan kata tak apa, aku sponsor. Sah tak haji kita? Sah. Dapat tak pahala haji? Dapat. Tapi maknanya tak boleh kias dengan yang ni. Itu kias dia panggil. Ibadat mana boleh kias. Macam qada solat lah. Qada solat dia pun guna kaedah kias. Hutang. Padahal tak ada peruntukan pun. Kan? Allah Ta'ala, kerajaan Allah Ta'ala tak bagi peruntukan. Qada solat ni. Tinggal solat masa muda-muda jahiliah dulu kan. Mengucap istighfar lah. Istighfar. Itulah peruntukan dia. Peruntukan qada solat macam mana? Kias kepada hutang. Hutang manusia pun kena bayar. Hutang dengan Tuhan lagi ya. Bila kat mana Tuhan kata hutang? Setuju? Tak ada lah, Tuhan tak kata lah. Tapi kita, tapi ya tu lah, tapi lah. Jadi kalau orang tanya saya, macam Ustaz nak kena qada ke, saya tinggal kan? Macam orang kafir lah. Dia baru masuk Islam 90 tahun kafir. Kan? Contohnya dia, kita kata 80 lah sebab dia boleh balik kan. Mungkin 15 tahun tolak lah. 90 tahun kafir, tak pernah sayang, macam-macam jahat dia buat, solat tak pernah. Nak kena qada balik solat dia. Sebab orang masuk Islam. Jenuh kan. Tak tu dia pun tak sembahyang tarawih. Kenapa? Qada solat. Ada ustaz bagi fatwa macam tu kan. Solat sunat tarawih tak sah. Kena solat qada bagi habis baru boleh buat sunat. Tarawih tu sunat. Pak Long ni tak sembahyang tarawih Sebab duk qada solat subuh 30 malam. Kan? Semalam 20 rakaat. 20 apa? 20 rakaat kan. Qada 10 waktu subuh. Kira tak ada peruntukan. Kalau ada peruntukan bagi tahu. Ya, tapi memang kita telah buat halal kalau ada peruntukan, alhamdulillah Allah tak ada peruntukan. Ya, kita bukan sembahyang daripada kecil-kecil kan. Solah. Sebagai orang daripada kecil dia sembahyang kan, sebagai orang umur 20 tahun baru teringat nak sembahyang. Nak belajar, tak kisahlah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dia tak angkat tangan pun 2 lebih dah, 2 minit dah lebih. Tapi tak ada kamera bersamanya, tak apalah. Jadi kita berhenti sini, insya-Allah taala jumpa lagi lah pada hari dan masa yang sama di hadapan bismillah taala dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau siapa-siapa mati dulu kita doakanlah untuk keluarga kita yang mati dulu kan. Kita tak tahu siapa nak mati dulu. Kita minta panjang insya-Allah. Setelah saya mati dulu carilah kat mana saya hidup pergi terus sembahyang jenazah saya lah ataupun doakan untuk saya insya-Allah taala. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.